Hai assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel AR Vlog. So hari ni kita nak buat konten yang dah lama aku tak sambung, iaitu podcast Ini Cerita Seram episod 6. So guest kita untuk kali ni iaitu Radin dan juga Alif Imran. What up? So how's about your PKP? PKP Okay, Alif go first. So PKP 2.0 kan. Tak tahu jadi pisang, tak tahu apa nak buat. Dan aku pun sekarang student, so fokus assignment je lah. Kau? Aku tetap dengan kerja aku lah kan. Sebelum PKP ni aku masih dalam set penggambaran, shooting. And so PKP ni aku kena stop dulu. Nanti baru sambung lah untuk TV3. Yes, Radin berlakon guys. Siapa pernah tengok Radin dalam cerita apa? Mencari kiblat cinta. Aku tak pernah tengok. Okay, so aku panggil korang hari ni sebab aku nak korang cerita pasal pengalaman seram korang lah. So siapa nak start dulu? Okay, Alif dulu. Tak, Alif dulu. Ladies first. Oh, ladies first Okay, Ladies first. Alif first. Aku pergi dulu lah, okay. So, okay, cerita yang first ni aku akan cerita pasal ni zaman sekolah aku dulu lah. Waktu tu adalah hari di mana kawan sekolah aku meninggal, accident motor. Dan satu hari tu kita orang sibuk pergi majlis pengundian dia, apa benda semua ni semualah kan. So aku balik dekat 12 malam. So jalan balik ke rumah aku, by the way this is dekat Johor benda ni berlaku. Jalan balik rumah aku kena lalu Senai Airport. Bagi yang tahu Senai Airport punya jalan macam mana, tahulah. Senai Airport punya jalan ni tepi dia mostly golf club dengan airport, tapi jalan dia semua hutan. Jalan dia hutan dan tak ada lampu dan bukit-bukit. Tu jalan dia. So aku balik, aku tak adalah lalu jalan tu sepenuhnya, tapi aku lalu jalan yang kira tak ada orang jugalah kan. Memang jalan yang gelap lah senang cerita. Kau seorang ke pun tu? Ya, aku seorang. So aku drive masa tu aku form 5 lah. Okay, so aku drive tentu. Aku nak balik, aku kena U-turn tau. So mungkin aku tak tahu nak cakap mental aku dalam keadaan yang tak stable ke, because of kawan aku berapa meninggal kan apa semua kan? Ataupun macam orang panggil body arwah, something like that lah. Aku tak very familiar about it, but itulah kan. So apa yang berlaku ialah masa aku nak U-turn tu, aku tengah drive, ada benda berlari depan aku. Benda tu berlari, Lintas lah depan kau? Yes. Budak ke apa ke? Aku nak cakap aku dah meremang. Dia macam, aku tak tahu nak cakap budak ke macam mana, tapi dia lari, aku nampak kaki dia lari laju macam tu. Tapi putih, dia lari yang putih lah? Yes. Payung. Dia bila kita nak buat U-turn, so maksudnya situ ada divider lah, betul tak? Kat tengah kan? So dia daripada divider ni dia lari, tapi bukan jarak yang aku nampak dia lari macam tu, jarak yang dia dah dekat kereta. Jarak dia lari arah ke arah kau? Dia bukan lari ke arah aku, dia lari ke sana. Dia lintas, tapi dah dekat dengan kereta. Bukan dari jauh aku macam weh, bukan. Aku terus berhenti macam tu. Sebab tiba-tiba dia muncul dia lalu. Faham tak benda dia macam mana? So aku terdiam. Aku stop, tak ada kereta benda semua. Yelah dah dekat pukul 12 kan. Tak apa, aku U-turn. So aku U-turn, aku teruskanlah perjalanan aku. Sepanjang perjalanan tu, traffic light yang pertama, aku senyap kan. Aku dalam keadaan yang masih terfikir apa benda tu kan. Biasanya kita terfikir kan, tiba-tiba melintas tu, kita rasa something is not right lah kan. Okay, tak apa, kita teruskan juga. So bila aku dah start jalan, aku nampak perempuan, atau senang kita panggil Pontianak lah Jangan disebut. Seram. Panggil checkpoint. Oh, checkpoint. Dia duduk kat belah kiri divider juga, jalan tu. Dia duduk kat situ, dia diri tengok macam aku. Dia tengok aku nampak dia, aku macam oh, okay. Maksudnya memang benda tu mengacau. Dan sebelum aku nak masuk sempang nak ke rumah aku tu, ada Petronas. Kat sempang Petronas tu, sebelum Petronas tu, aku tengah nak pusing, seolah-olah macam pocong dia diri kat tepi tu. Jangan sebut. dia sebut lagi. Gula-gula. Gula-gula hacks. Ya, yang berbungkus tu lah kan. Yang berbungkus tu lah kat sebelah tu. So aku teruskan jugalah perjalanan nak sampai rumah lah ni. Aku teruskan juga. So aku rasa benda tu macam
dah boleh confirm lah. Bila kau dah 3 kali nampak benda yang sama kan, kau dah boleh confirm lah kan. Bukan nampak benda yang sama, tapi Nampak dalam benda. kaum dia, kaum dia kau dah boleh confirm lah benda tu. So sampai rumah, aku sampai-sampai aku park, aku dah menggigil. Aku dah menggigil lah. So masa tu bapak aku tengah mengajar silat. Sebab dulu bapak aku dia mengajar silat. So dia ada gelanggang tu. Kat depan rumah ni ada gelanggang. So dekat gelanggang tu dia baru habis mengajar masa tu. So aku tak pergi kat dia, aku terus masuk rumah. Aku cakap dengan mak aku duduk kan. Mak aku cakap kenapa? Sebab dia tengok aku very macam gelabah lah. Bukan gelabah tapi macam kau gelabah lah. Kau nampak hantu lah. Gelabah tapi kau speechless. Kau tak boleh nak bercakap apa-apa. So mak aku percaya apa hal ni semua kan. So bapak aku pun dah siap mengajar silat. Dan tu dia pun naik atas. Dia naik atas, dia kata apa jadi. Aku pun cerita lah macam ni semua kan. Dia minta aku masuk toilet. Dia kata dia nak mandikan aku. So waktu dia mandikan aku tu, ada 3 benda yang keluar daripada toilet. Maksudnya benda tu ikut aku sampai ke rumah. Tiga-tiga benda kau nampak? Tiga-tiga benda tu keluar ikut aku daripada toilet. Tiga-tiga benda tu. Dan esoknya tu biasalah form 5 kita biasa ada selalu macam seminar sambil belajar apa benda semua kan. Esoknya tu sepatutnya aku pergi camp tu lah, aku kena stay kat sana. So masa tu parents aku dah tak payah pergi lah sebab dah macam ni apa semua, takut terbawa-bawa ke sana benda semua kan. Tapi aku tetap kuatkan diri, aku cakap tak ada apa, aku pergi juga lah. Dan hari esoknya tu memang aku demam lah, so benda tu kira ikut lah balik. Tu antara salah satu lah yang pernah berlaku dalam life aku. Alip. Okay, kita teruskan macam kau tahu Cak, aku ni tak banyak cerita seram. Dan kau yang hantu. Okay, tak tahu lah sebab mungkin aku kurang takut ataupun hantu tak suka aku, kena reject. Okay, cerita yang paling familiar ni masa ni kau pun ada lah. Ni pengalaman, antara pengalaman yang paling aku ingat lah, dekat rumah setapak ria kau dulu. Okay, so kat situ, masa situasi tu, kau ingat tak yang engkau belanja kita orang beli food panda, Grab food? Okay. Dah pukul 1 pagi kan, dekat 1 pagi masa tu. Tapi Grab food tak sampai-sampai lagi. Oh, tu food panda. Food panda tak sampai-sampai lagi. So aku dengan Is masa tu tengah lapar kan. So aku pun turun. Aku tanya dekat guard, aku tanya ada tak sampai makanan. Guard cakap tak ada. Sebab kita tunggu dah almost 2 jam kan. Lama gila. So engkau pun macam dah gila lah ni, kena refund ni apa semua kan. Lepas tu aku turun, guard cakap tak ada. Tak apa, aku naik balik. Kau tahu kalau nak naik tu mesti kena ada kad. Kad yang kau bagi tu kad nak naik ke tingkat kau tu, tingkat 10 kan. Okay. So masa aku masuk je dekat dalam lift tu, ni dah turun dah nak naik balik kan. Masuk je lift tu, lift dah tutup. Okay, dah tutup. Bila aku dah tutup tu macam okey lah. Tiba-tiba lift tu buka balik. Macam tu. Padahal aku dah tap dah, pak. Tak ada siapa ni. Aku seorang. Lepas tu aku macam aku still positif lah. Aku macam ni rosak ni. Aku jenis kurang risau pasal benda macam tu. So bila naik tu, aku tekan tingkat 10. Sebab boleh pergi tingkat 10 je, kat tu tak boleh pergi tingkat lain. Aku tingkat 10. Tak. Bila aku tekan tingkat 10 tu, semua tingkat menyala. Daripada tingkat 1, daripada ground, second ground sampai tingkat last sekali semua menyala. Aku dah belum bermang sikit tau. Macam asal semua menyala ni. Lepas tu setiap tingkat berhenti lah. Sampai dia naik 1 tingkat, dia buka. Aduh. Dia tutup balik. Aku still okay. Dia naik lagi 1 tingkat, dia buka. Aku keluar. Aku tekan lift sebelah. Bila dah tekan lift sebelah tu, aku naik. Okay, dah tekan lift sebelah, kira dah okay lah. Aku dah sampai ke tingkat 10. Aku masuk rumah. Masa tu ada Is dengan Acap lah, diorang kat rumah. Dekat dalam tu Is tengah baring. Aku masuk rumah tu, pintu aku biar terbuka. Sebab aku expect yang rider food panda tu nak datang untuk hantar aku rumah senang. Sebab pintu dah terbuka. Sebab aku takut driver tu mungkin tak jumpa rumah kan. Sebab tu lama. So bila aku biar pintu tu terbuka, aku masuk. Dalam 3 tapak lepas aku lintas pintu tu, pintu terbuka. So aku biar. Aku rasa angin kuat gila. Boom, pintu tutup sendiri dengan kuat gila. Kau dengar masa tu kan? Tentu aku tidur tu. Time tu kau tengah tidur. Lepas tu Is terus macam, Is tanya aku, asal Lik kau marah? Aku masa tu aku dah speechless. Bukan aku yang tutup pintu. Aku dah dekat dengan Is dah masa tu. Sebab straight tu dia pergi ke SPD. Aku dah macam, bukan aku yang tutup pintu. So aku macam
And Is cakap dia pun ada rasa something bad. And masa tu aku dah meremang gila bila aku masuk rumah tu. So satu. And satu lagi, sebelum berlakunya situasi tu, mungkin dalam 3 minggu masa kita shoot Aku Sayang Kau 2. Bukan. Cinta Omi, yang video Omi tu. Tajuk apa dia? Lelaki Pilihan, short film kau tu kan. Okay, kau ingat tak aku tertinggal cab? Aku tertinggal cab aku dalam kereta kau. So dalam masa lepas maghrib dalam pukul 7.30 macam tu, aku turun. Aku cakap kau, Cap, pinjam nak kunci, turun kat kereta kan. Aku pergi kat kereta kau. Bila aku pergi kat kereta kau, dah settle semua. Aku dah ambil cab semua ada, aku pakai. Aku naik balik atas. Okay, masa tu dekat rumah ada Is, ada Hani, girlfriend SBD. Okay, bila aku dah naik atas tu, aku dah masuk rumah. Hani, girlfriend SBD tu cakap aku bawa someone datang masuk dalam rumah tu. Dia rasa macam ada 2 orang, padahal aku seorang je betul tu. Daripada tingkat bawah naik atas. Kau bawa daripada sahabat dia tu? Daripada parking tu. Tak, bukan. Dekat rumah kau tu. Kan aku turun ambil cab dalam kereta kau. Pasal aku naik atas, naik masuk rumah kau balik. Okay. So kat situ Hani cakap Hani nampak 2 orang selain daripada aku. So maksudnya aku masuk, so ada rasa. And masa tu memang dia pun rasa ada angin yang sama. So tapi untuk information korang, Hani antara orang yang boleh nampak benda-benda ni lah. Dia antara orang yang boleh nampak. Nampak yang rasa. Tapi so, masa tu aku tak rasa apa. So masa tu kau tahu aku jenis macam rasa tu aku semua positif. Yelah, try untuk ignore kan. Tu lah yang buatkan aku takut. Yang pasal lift tu aku pernah kena kat Aku dah hantar gambar ke kau kan. Gambar yang aku, tapi aku tak kena yang part naik semua tingkat. Aku kena dia buka balik tu. Buka balik tu kan. Buka balik sampai kat tingkat 9. Aku tingkat 10 kan. Aku kat tingkat 9 dia buka. Macam ada sama masuk sama keluar. Tu gerak. Aku masa aku tu aku punya relax, aku semua menyala kan. Aku siap tak gambar lagi. Sikit. So aku hantar kacak. Ada gambar tu. Ada. Aku dah berapa post lah. Aku dah post ya. Ada apa lagi yang kau nak tambah? Benda tu kita tak boleh sebut lah. Benda tu yang orang apa tadi dia orang panggil tu hacks Yang bungkus-bungkus tu. Bungkus-bungkus. Tapi yang ini badan ni tak berbungkus, kepala saja. So dia penggal. Dia dari sini, dia bungkus sini lah. Faham tak? Kepala. Dia bungkus kepala je. Tak macam ni. Maksudnya kepala dia tu dia ada kau nampak macam dia bungkus macam tu. Tapi badan dia tak. Badan maksudnya dia orang biasa. badan orang biasa. Berbaju lah. Yes, berbaju, berseluar. Dah aku ingat sampai sekarang muka dia macam mana. Muka nampak. Yes. Macam ni. Ya Allah. Muka dia memang nampak. Muka, mata, hidung. Yes, aku nampak semua. Dan aku dah jumpa dia beberapa kali. Benda ni masa aku kecil lah. Masa aku kecil. Tapi aku ingat sampai sekarang muka dia macam mana. Memang aku meremang tu nak cerita. Dia macam mana? Kau macam mana boleh first time berjumpa dengan dia? Okay, masa kecil biasa main kat luar, main basikal lah benda semua kan. So benda ni berlaku tiap kali maghrib. Contoh kalau aku lambat balik rumah, aku lambat maghrib kan, aku lambat balik rumah, dia akan ada dekat signboard jalan. Signboard jalan perumahan yang nombor jalan. So dia akan bersandar kat situ sini. Dan macam ni? Yes. Dan dia akan tengok aku. Dia akan tengok sini. Aku akan tengok dia sampai aku bawa basikal. Aku akan tengok dia sampai tahap aku rasa aku bodoh lah time tu. Sebab aku sampai rumah, aku empas basikal, aku panjat pagar. Sekarang pagar boleh buka Kau faham? Takut dia tu macam mana, kau faham kan? Aku boleh buka je sebenarnya, tapi aku panjat ni. Ya lah panjat kan. Go Panau. Aku cakap mahal kan. Rupa dia tu aku cerita rupa je. Aku nak cerita very detail sebab aku sampai sekarang aku ingat lagi rupa dia tu macam mana. So kalau korang yang pelukis so boleh try lukis lah. Jangan DM kat aku sudah. Lepas tu send kat aku. Saya kat Acap jangan DM kat aku. So rupa dia ni mata dia lebam. Mata terbeliak tapi lebam. Bawah dia aku ingat muka dia ni macam pucat tau. Pucat yang kebiru-biruan, macam muka orang yang mati. Muka orang yang mati. Ya, kulit dia tu pucat yang bukan pucat kuning tau. Pucat yang kebiru-biruan. Kalau kau tengok mayat yang untuk pembedahan ke apa kan, dia makin lama mayat ni kan makin lama makin rosak kan. So dia bukanlah rosak yang kau nampak luka ke apa tak, tapi rupa dia tu kebiru-biruan lah, pucat yang biru macam tu. Avatar lah.
Tak sebiru tu lah. Tak sebiru tu. Nampak macam kita yang pucat biru lah. Orang yang kesejukan dia akan biru kan. Macam tu. And mata dia bawah ni semua lebam. Macam lebam, macam bengkak, lebam macam orang kena tumbuk. Macam tu lah. Tapi mata terbeliak tengok aku jalan. Tengok aku macam tu. Dia dekat kawasan rumah Setiap aku. kali kau Scary di tempat yang sama ke ataupun kau Tak. nampak tempat berlainan? Kadang-kadang duduk kat taman. Kau seorang yang nampak? Aku seorang nampak. Ayuh. Dan biasa aku akan nampak dia time aku tengah seorang. Oh. Sebab aku macam tak logik lah kalau aku nak berimajinasi macam tu. Sebab aku tengah main basikal, tiba-tiba kalau ada orang sebelah aku mesti aku tengok dia kan. Aku tengah main basikal, aku tengok dia. Aku macam sebab dia duduk sini kan. Dia tengok je aku macam Dia baju apa? Okay, dia pakai seluar hitam. Seluar hitam, seluar Seluar track. hitam? Tak, seluar macam seluar Legging? Tak, seluar apa tu orang panggil seluar slek hitam, So slack. baju belang-belang. Baju belang. Tapi kalau cara aku cerita ni buatkan korang rasa macam itu manusia, tak, dia bukan manusia. Sebab manusia tak macam tu. Nampak lah beza dia. Nampak beza dia? Dia bukan manusia. Dia duduk sini, dia. Dan tiap kali aku nampak dia adalah dalam pemakaian sama. Pemakaian sama tapi kepala dia bungkus. Kepala dia membungkus. Dia tak mandi. Otak kau. Dia mandi kat rumah kau. Teruskan. Macam tu lah yang apa aku nampak lah. So aku balik aku macam biasa mak-mak akan cakap budak-budak boleh nampak. Budak-budak boleh nampak kan. Masa tu umur kau apa? Masa tu umur aku 5 tahun. 5 tahun. Tapi disebabkan aku terlalu ingat muka dia macam mana, aku nak kata aku ketakutan tak. Tapi aku seolah-olah kenal. Aku kenal yang dia tu, benda tu. Sebab tu benda tu lekat dekat otak aku. Sekarang tak ada dah. Sekarang Alhamdulillah lah aku tak ada nampak benda. Aku tak ada nampak dia lah. Aku tak ada nampak dia. Last kau nampak dia bila? Waktu aku duduk kat perumahan tu. Umur 5 tahun ke? Yes. Aku nampak dia kat situ. Betul lah, betul tak nampak? Betul lah sah. Betul aku tak ada nampak dah. Seram. Sebab aku tak nampak. Tapi benda lain pula yang berlaku dekat aku sepanjang 6 ke 8 tahun. 6 ke 8 tahun punya umur. Aku nak sambung ke? Sama-sama. Aku sambung Tengah feel. Benda yang lain berlaku kat aku ialah aku pindah ke perumahan baru. Aku pindah ke rumah baru, bapak aku beli rumah kan. So aku pindah kat situ. Okay, kawasan tu bahasa kita orang awal-awal duduk situ lah. Ada beberapa orang Indonesia lah kan. Macam mungkin kontraktor situ lah apa kan. Sebab rumah baru siap lagi kan. Dia selalu lalu depan tu dan dia berhenti depan rumah aku. Macam kita semua satu derek ni ada 6 ke 8 biji rumah macam tu. So lalu bahagian depan lah. Bahagian depan bawah daripada rumah aku ni kawasan lalang. Macam lalang banyak lah apa. Macam bukit lah. Bukit apa semua bawah daripada rumah aku ni. So dia orang selalu duduk situ apa semua kan. Sampailah family aku tanya kat diorang, korang tengok apa? Korang tengok apa kan? Dia tanya kan. Dia cakap dulu sini ada orang mati. Ayuh. Dia bagi tahu lah sini ada orang mati. Depan tu ada yang ditanam lah macam tu. Ada yang ditanam. Okey lah. Kalau macam tu cerita dia, kita pun tak tahulah betul ke tak kan. Okey. Apa yang berlaku kat rumah sebelah aku, rumah jiran aku lah kan, ialah darah menitik-nitik kat tangga. Ada lah. Ada darah menitik-nitik kat tangga. Yang dah kering. Tak basah. Ayuh. Bila diorang kat atas, kat bawah tengah ngemas rumah. Alih perabot, pinggan mangkuk. Dengar bunyi, Yes. Pinggan mangkuk, perabot. Satu keluarga mati je. Aku tak tahu macam mana. Tapi ni yang berlaku lah kat rumah jiran aku. Darah ni kat tangga benda semua tau. So pelik-pelik tau. Dan bilik belakang pun macam ada isu lah. Sebab ada nenek duduk bilik belakang tu, dia cerita benda semua kan. Bila kita orang tanya balik kat kontraktor rumah tu yang lalu-lalu tu apa semua kan, dia cakap macam ni, bilik belakang tu tak silap ada yang ditanam kat dinding. Ada yang ditanam kat dinding. Sebab masa diorang masuk rumah tu, ada satu lukisan perempuan mengandung kat dinding tu. Mungkin perempuan mengandung tu lah dalam dinding tu. Mungkin itu mungkin yang berlaku lah. Tapi itu kemungkinan untuk ada tu boleh. Sebab kita tak tahu dalam masa, kau tahu lah construction apa benda semua. Orang kalau mati rata punya, dia dah tak peduli. Tak ada dia nak hantar balik Indonesia ke, hantar balik Bangladesh ke, tak ada. Dia kat situ juga settle. Itu yang hakikatnya lah. So kalau nak kata dalam tu ada, okey ada. Itu yang berlaku bila awal-awal aku pindah situ.
Dan apa yang berlaku lagi sekali ialah kat diri aku sendiri, aku ada masalah selalu sakit tau. Selalu sakit kaki, apa benda semua. So masa aku tengah tidur, aku tidur satu bilik dengan parents aku lah masa tu kan, sebab aku selalu sakit kan. Ni apa yang bapak aku cakap lah. So dekat dalam bilik bapak aku ni ada satu macam satu area ni area wardrobe lah. So dia tutup dengan satu curtain. Apa yang bapak aku kata kepala sini, so dia menghadap ke curtain tu lah. Curtain tu belah sana kan, so dia nampak. Dia buka mata, apa yang dia nampak ialah kepala yang Hex bungkus tu keluar kat curtain tu. Keluar kat curtain tu. Bapak aku nampak, tapi bapak aku diam. Tiba-tiba dia dekat sebelah lah. Dia dekat sebelah. Jadi bapak aku ada soalan ke dia. Tanya, apa yang kau nak sebenarnya? Macam tu lah kan. Dia mesti, apa yang kau nak? Dia tunjuk aku. Jadi kat situ kita dah tahulah punca aku sakit waktu tu apa. Punca aku sakit sebenarnya benda tu yang berkenan kat aku. Jadi bapak aku cakap satu je, berkenan tak apa, tapi jangan kacau dia. Lepas bapak aku cakap macam tu, alhamdulillah aku dah tak sakit dah. Aku tak sakit dah sebab dia kata situ je, berkenan tak apa, suka tak apa, jangan kacau dia je. Itulah yang dia cakap kan. Benda tu lah. Dia just datang kat bapak aku. Bila bapak aku berani bersemuka dengan dia dengan cara macam tu, barulah aku okey. Kalau tak, aku tak tahu lah kalau sampai sekarang ke apa. Tu antara cerita dia. Tak apa, kita pergi ke cerita Alip dulu. Nak cerita Alip? Apa? Nanti kau lupa pula. Aku punya cerita ni bukan berkenaan dengan aku lah. Ni berkenaan dengan orang punya cerita lah. Orang punya cerita lah. Tak, dekat rumah aku. Rumah kat Penang lah. Okay. Kat rumah tu, rumah aku ada dekat atas ada 4 bilik, 2 bilik kosong. Satu bilik ni adik aku baru je masuk duduk kat bilik tu. Sebelum ni dia duduk kat bilik lain. So dia masuk bilik tu sebelah bilik aku lah. Sebelum ni aku seorang je kat atas. Sekarang ni ada 2 orang aku dengan adik aku. So cerita dia, bila aku dah pindah dekat KL, aku tak duduk lah dekat bilik aku tu. And then adik aku bila dah duduk kat bilik dia tu, dia selalu video call dengan girlfriend dia lah. Bila dia video call tu, sometimes dia tertidur, and awek dia dekat handphone tu nampak something dekat tepi adik aku tu. Tengah tidur ada benda kat tepi. And dia cerita muka benda tu seram sangat, hitam, macam luka-luka apa semua. Tapi benda tu tak kacau orang, and benda tu tinggi gila. So berdasarkan apa yang aku rasa lah, tu mungkin hantu galah. Sebab hantu galah ni suka dekat benda patung, bukan hantu galah je, semua benda dia suka kat patung-patungan. Sebab dekat atas tu ada banyak teddy bear. Aku ni dulu main teddy bear, tak kat teddy bear. So mungkin benda tu suka duduk kat teddy bear. And aku beritahu adik aku, selagi kalau benda tu tak kacau, tak apa. Sebab dia cuma nampak je lah. Nampak setakat ni benda tu masih lagi tak berani nak ganggu lah. Awak dah tak screen record? Dia nampak, dia terkejut, dia terus macam end call terus. Dia tak sempat macam nak record ke tak gambar ke apa. Itu satu. And kali kedua pula, adik aku duduk dalam bilik aku. Aku ni tak duduk dalam bilik tu, so dia duduk bilik tu. Bilik aku tu dekat dengan tandas. So dia nampak, bukan adik aku yang nampak lah, awet dia juga yang nampak. Pintu bilik air tu buka, tutup, buka, tutup. Aku tak tahu kenapa adik aku tak perasan. Yang perasan cuma girlfriend dia. Mungkin sebab girlfriend dia tu boleh nampak kot. Tu je. Maybe. So tapi bila aku balik dekat Penang, dekat rumah aku macam, kalau ada tunjuk lah. Dia kalau benda berani sangat pun benda tak nak muncul. Aku tak sebab ini kalau dia suka manggil lah, awak datang. Bukan manggil, aku macam tak, kalau dia tak apalah. Jangan sampai dia macam kacau teruk apa semua. Aku just nak nampak macam tu. Tapi lah. so far aku rasa benda macam ni, kalau yang benda dendam kot yang akan kacau sampai kacau kita kacau gila-gila. Yang ya, sebab benda ni macam mana sekalipun kita yang kat tempat dia, bukan dia kat tempat kita. Macam contoh bangunan kita duduk, dulu tempat dia. Orang rata tarah habis buat bangunan, kita duduk tempat dia. Sebab tu benda-benda macam ni ada kan. Kan? Aku Tu je lah aku cerita. Aku tak banyak. Boleh lagi satu cerita. Boleh cerita. Okay lah, yang ni lah, cerita last lah okay, aku duduk seorang tau. Aku duduk seorang rumah. Maksudnya rumah 3 bilik, tapi aku duduk seorang. Kondo lah. Dekat mana? Kat Wan Suaju, rumah lama. Malam. So, aku duduk sana. Aku jenis macam mana Aku jenis tak suka fikir pasal benda hantu dia. Aku percaya ada, sebab aku pernah nampak, aku tahu ada apa dia semua. Tapi aku bukan jenis yang
sikit-sikit Huru-hara. ada apa? Ada bunyi macam ni. Aku kan jenis macam tu tau. Aku jenis macam tak fikir apa benda tu. Sebab aku jenis yang balik rumah pun dah busy, lepas tu tidur benda semua kan. So ada satu hari ni aku pergi gym. Balik tu aku duduk depan TV, aku tertidur, lepas tu aku tersedar dah maghrib tau. Dah maghrib. So aku tak tahu apa masalah aku hari tu. Aku boleh pergi off semua lampu kat satu rumah tu, dan aku masuk bilik, buka lampu bilik aku je. Aku tutup pintu rapat-rapat. Okay. So kat rumah tu okay, aku ada seorang lagi tau yang duduk rumah tu dengan aku, perempuan lah. Before aku masuk bilik tu, dan okay, aku tersedar pasal nak masuk bilik maghrib tu sebab dia call aku. Dia dah ajak aku pergi karaoke. Aku cakap tak nak, okay. Tapi dia dah dekat karaoke lah. So aku bawa balik gym, aku penat dah maghrib apa semua kan. Okay lah. So aku masuk bilik terus. Aku tu apa, aku duduk dalam bilik. Tak sampai 5 minit. Tak sampai 10 minit lah. Aku bunyi ashtray tau. Tempat asap okok. Abang okok kan. Aku punya meja kaca tau. So bila ashtray besi dengan kaca, kau tahu bunyi macam mana kan? Bunyi macam tu kan. Okay, bunyi dia tu bunyi kuat. Aku bunyi benda tu. So aku macam dah balik ke dia ni? Aku ingat aku dah balik lah, yang seorang perempuan kan. Takkanlah dia call aku ajak pergi karaoke tiba-tiba dah balik. Aku macam pelik lah juga kan. Depan gelap ni, tak buka lampu, tak buka apa. So aku macam tak lihat brain lah kan. Aku tengok macam ni tau, daripada katil aku tengok kan, lampu tak buka kan, tapi punya ashtray. Tapi sebab aku tak fikir benda-benda hantu sangat, so aku diam. Tiba-tiba aku dengar dia ketawa kat luar. Ayo. Aku dengar dia ketawa. Memang suara dia lah? Memang suara dia ketawa kat luar kan. Aku dah start lepas tu, aku dah rasa lain. Aku cakap kan, kenapa macam ni? Bunyi ashtray lagi, ketawa bunyi ashtray. Lepas tu ada kucing tau rumah tu. Kucing tu dah meow kuat-kuat. Kucing tu datang kat pintu bilik aku, meow kuat-kuat. Bila kucing tu dah ni, dia lebih tambah confirm tau yang ada something kat luar. Aku dah depan gelap ni, macam mana aku seorang kat rumah. So aku tak tahu macam mana aku berani time tu. Aku tengok bawah apa? Pintu. Bawah pintu. Aku dah tutup pintu dah? Dah tutup pintu dah. Tapi depan semua gelap lah. Aku nak tengok kalau ada kaki ke apa. Aku nak tengok benda tu. Aku tak tahu macam mana aku berani nak buat benda tu tau. So kan, kalau kita ketakutan kan. So aku pun tengok. Aku tengok bawah kan, gelap tak ada apa tau. So aku terus naik cepat-cepat lah. Aku tak nak apa-apa kan. Aku terus ni, aku call member aku, siapa yang boleh balik. Aku suruh housemate aku balik apa semua kan. Tak ada. Lepas tu ada seorang member aku lah, dia duduk masa maju juga. Dia cakap kat Gad nak naik atas. So tak kasih. Gad tak kasih. Sebab tak ada access card benda semua kan. Aku cakap, bagi aku cakap Gad apa semua. And aku lupa aku ambil dia ke apa time tu. Okay, dia dapat naik atas. Tapi bila dia dapat naik atas, pintu kunci. Aku kena buka juga kat luar. So aku ni keluar pada bilik, macam mana pun. So apa aku buat? Aku beranikan diri aku keluar pada bilik. Aku keluar bilik, memang tak ada apa-apa, memang gelap. And ashtray tu ada kat atas meja. Waktu tu. Dan bila member aku dah masuk, member aku cakap apa hal apa semua kan. So dia try to coolkan aku benda semua lah kan. Lepas tu aku tengok kat badan aku lebam-lebam. Kat peha aku Tengok tidur tu kot. Aku rasa macam tu juga lah. Sebab lepas kejadian tu aku macam nak menangis tau. So aku duduk kat meja makan. Aku macam kaki aku naikkan, aku buat macam ni tau. Sekarang aku tengok kan, kat bahagian peha aku dah macam ada biru-biru lebam. Macam kena cengkam macam cengkam macam tu lebam. So bila aku cakap maybe memang ada something waktu tu kacau aku. Tapi tu lah, tu pun after so long, aku duduk lama situ. Quite long lah aku duduk situ baru kena macam tu. Sebab aku tak fikir benda-benda macam tu. Jadi pada aku dia memang kacau lah time tu. Dan Hani yang aku cakap tadi, yang bernampak tu apa semua, dia datang rumah aku banyak kali lah. Dia selalu tolong kemas rumah, tolong masak apa semua kan. Dia cakap benda tu memang selalu jenguk kita orang kat rumah. Dia selalu jenguk lah. Dan aku pun perasan benda tu, dia jenguk-jenguk. Tapi aku tak nak campur lah kan. Satu hari tu aku tengah masak, Hani cakap macam ni, jangan kacau, Hani kata. Ajak kau cakap dengan siapa? Dengan dia lah. Rupanya time kita orang tengah masak, dia daripada hallway tu kan, dekat situ dia jenguk kita orang masak rupanya. Dia memang kuat jenguk yang tu. Kuat jenguk. Gatal-gatal. Skoding orang kan. Skoding orang.
Okay, so tu je kan. Tu je. Tu je sakit. Dah cerita kat mak aku. Segar. Ada siapa? Okay lah, so Tak Afiq je aku tengok. Dia boleh kata dah. pelik oh. Tak ada juga kan? Peluk kah? Peluk kah? Tak tahu nak potong ke tak part tu. Okay, so itu saja kita punya podcast untuk kali ni. Thank you Cak sebab jemput kita orang cerita walaupun aku tak banyak sangat cerita seram. Kurang lah pengalaman seram ni. Radin dah backup kau lah. Radin dah backup Tapi thank you juga sebab untuk Ashraf Zamil lah sebab jemput saya. Thank you. Thank you juga kepada korang sebab sanggup datang. Korang jaga kaki Jaga kaki je. Jaga kaki je. Dekat je. So tak ada langgar PKP. Okay, radius 10 km. Tak ada. Tak ada, jaga kaki je pun. Jaga kaki. Okay, so itu saja konten saya tiba-tiba konten aku untuk kali ni. So jangan lupa subscribe and follow IG and YouTube Radin. Nanti apa YouTube kau? YouTube, IG, Twitter sama-sama Radin Zaharatul. Yes kau. Sama juga semua Alif Imran. Cuma kat YouTube Alif Imran channel lah. Korang pun tahu kan Alif Imran Handsome. Kau tengok dah. Setiap komen dia, setiap video ada komen dia. Part lagi kau tengok So tu je lah guys. Okay, itu je. Okay, bye-bye. Kita jumpa in the next video. Kalau korang ada siapa korang nak jemput ke apa ni, Komen kat bawah. Komen. Idea apa pula apa ni, korang boleh komen. Jangan lupa subscribe. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye.